gratitude, says the Prime Minister in the course of his speech, the assistance which we have received from the... Sebabnya dulu minat seorang pemain legenda Manchester United tu namanya Brian Robson. Masa kami lahir nya pun beri je lah nama, suka sikit lah belakang jadi Brian Nixon lah. But I really hope more, especially girls, we are not just like strong or like just big or tomboy. Our sir can be cute too. Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan tumpuan kita masih lagi kepada Belanjawan 2021 kerana ini merupakan isu sebenarnya yang masih lagi dilihat secara serius, dibincang juga secara serius oleh rakyat Malaysia. Dan kita tahu bahawa di Dewan Rakyat pun sekarang ini sedang berlangsung Belanjawan 2021 ini, iaitu perbahasan yang berkaitan dengan Belanjawan 2021. Tetapi topik yang kita pilih hari ini ialah Belanjawan 2021, kelangsungan dan kelestarian kehidupan. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa menemani saya di studio Ruang Bicara ini. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Puan Zakiah Jaafar, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaraan Dasar Kementerian Keuangan. Jadi Puan, apa khabar? Baik, terima kasih Datuk kerana sudi menyantuni kami sekali lagi. Ini kali kedua sebenarnya kita bersama. Alhamdulillah. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan lupa anda juga sebenarnya kami beri peluang dan juga ruang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasa jugalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, barangkali buat pembukaan Puan Zakiah, sembang-sembang kita tentang Belanjawan 2021 ini, kita masih lagi ingin menyentuh tentang tema yang dipilih untuk Belanjawan 2021 ini, iaitu teguh kita menang bersama. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan teguh kita menang bersama itu? Terima kasih Datuk. Tema ini sebenarnya mengajak kita sebagai rakyat Malaysia, tidak kira bangsa agama, tidak kira kita ni penjawat awam, rakyat biasa, ikut bahagian politik mana, kita sama-sama menghadapi satu musuh yang tak nampak kali ini. Kita semua berada di medan peperangan dengan wabak COVID-19. Jadi eloklah kita bersama-sama di bahagian yang sama, bekerjasama menanganinya. Itu sebenarnya tema Belanjawan 2021. Sesuatu yang menarik juga lah sebelum kita pergi kepada perincian perbincangan kita Puan. Saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Puan lah. Macam Puan sebut tadilah, kita sedang menghadapi satu situasi kesihatan ataupun krisis kesihatan yang cukup serius sebenarnya. Kita juga sedang menghadapi satu situasi ekonomi yang begitu mencabar. Dan tentunya lah ianya memberi impak ataupun kesan kepada kehidupan rakyat jelata sekarang ini.
harapan mereka begitu tinggi sebenarnya kepada Belanjawan 2021 dan mereka tentunya ingin melihat bahawa Belanjawan 2021 ini akan diluluskan dan akhirnya rakyat juga akan merasa nikmat daripada Belanjawan 2021 ini. Harapan rakyat, apakah itu juga Puan rasakan perlu diberi perhatian oleh semua pihak? Ya, kami setuju. Kerana itu dah tujuan utamanya Belanjawan 2021 untuk menjaga kesejahteraan rakyat, menentukan kelangsungan kehidupan kita. Kita kerajaan menangani wabak COVID-19 ini, kita terpaksa meimbangi banyak perkara. Betul. Antara kesihatan dan ekonomi. Dan kita pilih untuk menyelamatkan kedua-duanya. Tidak seperti setengah negara mementingkan dimensi ekonomi saja. Betul. Tetapi wabak ini juga, krisis ini juga berlaku semasa kedudukan kewangan kerajaan tidaklah begitu kukuh. Kita masih dalam usaha untuk pengukuhan fiskal kerajaan, tapi kita bertindak untuk menunda dulu sasaran pengukuhan fiskal ini dan menumpu kepada belanjawan yang mengembang untuk membantu rakyat, membantu ekonomi kita mengatasi krisis ini. Kita juga terpaksa mengimbangi juga pilihan pada siapa yang kita perlu bantu. Pada memula krisis ini bermula, kita memberi bantuan menumpukan kepada golongan pendapatan 40% ke bawah, B40. Tetapi berdasarkan survey-survey kita memerhatikan golongan menengah juga terkesan. Jadi kita mengolah, kerana kita menambah baik inisiatif yang sedia ada untuk membantu mereka. Kita juga melihat di bawah krisis ini kesemua sektor terjejas, tetapi ada industri yang lebih terjejas dari biasa. Jadi kita kena juga membantu industri yang terjejas teruk ini. Juga yang paling penting, sama penting, kita perlu menimbangkan keperluan kita semasa itu untuk menangani krisis ini, juga memberi kepentingan kepada keperluan kita di masa hadapan. Kerana Datuk, Belanjawan 2021 ini juga merupakan tahun pertama bagi rancangan Malaysia ke-12, iaitu rancangan jangka sederhana kita membawa kita ke tahun 2025. Jadi kita mesti mengimbang ke semua perkara ini. Mengimbangi ke semua perkara ini bukan satu tugas yang mudah. Saya tahu Puan dan saya difahamkan juga dalam menyediakan Belanjawan 2021 ini, Kementerian Keuangan sendiri sebenarnya telah mengadakan perjumpaan, konsultasi dengan semua pihak dan melihat daripada semua aspek. Jadi apakah Puan merasakan bahawa Belanjawan 2021 ini sebenarnya menepati sebenarnya sasaran yang ingin dicapai dalam usaha untuk membahagiakan rakyat Malaysia? Jadi Belanjawan 2021 ini memang sebelum kita bentangkan di Parlimen, kita telah merentasi negara ke semua negeri. Kita dah melawat, kita ada juga kumpulan-kumpulan fokus perbincangan dengan berbagai stakeholders kita, pemegang taruh kita, dan juga kepada hampir semua pihak lah kita dah ada sesi libat urus. Belanjawan 20 tahun ini kita dah cuba yang terbaik. Kita dah meletakkan keutamaan kepada perkara-perkara yang perlu kita tangani sekarang. Saya mengaku dia bukanlah sempurna. Kita tak boleh membahagiakan semua orang. It's not written in stone. Jadi seperti package rancangan kita sebelum ini, kita ada penambahbaikan bila kita ada maklumat terkini, bila ada keperluan baharu. Jadi kita boleh menambah baik sebenarnya package rancangan dan juga belanjawan ini. Jadi it doesn't stop. Kerja kita tak berhenti. Sekarang dia sentiasa ada penambahbaikan.
Okey, antara inisiatif utamalah yang telah pun diperkenalkan dalam Belanjawan 2021 ini dalam usaha untuk membantu ialah rakyat jelata yang begitu terkesan dengan COVID-19, kedudukan keuangan mereka, dengan pengangguran, alam pekerjaan dan sebagainya. Jadi dalam Belanjawan 2021 ini apa yang tersedia sebenarnya kepada golongan yang mungkin golongan sasaranlah kita sebut. Jadi kita sejak pakej rancangan kita diperkenalkan dari bulan Mac dahulu kita ada banyak bantuan-bantuan tunai yang tersedia kepada golongan B40 dan sekarang diluaskan juga kepada golongan menengah M40. Tapi fokus kita juga adalah kepada penjanaan pekerjaan kerana kadar pengangguran kita telah meningkat paling tinggi tahap 5.3%, tahap yang paling tinggi sejak 1989. Jadi sekarang lebih kurang 700,000 penganggur. Jadi itu ada tumpuan kita. Kita ada program yang utama dalam Belanjawan 2021 ini, itu kita panggilkan Jana Kerja. Ada beberapa program di bawah Jana Kerja ini, itu kita mensasarkan lebih kurang 500,000 peluang pekerjaan. Jadi kita ada supaya contohnya di bawah Pekeso lah yang paling banyaknya. Jadi kita ada Penjana Kerjaya. Ini adalah insentif bagi majikan. Kita bagi subsidi upah kepada majikan. Jadi untuk pekerja yang gajinya lebih RM1,500, kerajaan akan memberi subsidi 40% gaji itu supaya majikan terus menggajilah pekerja. Juga kita ada insentif untuk majikan memberi peluang pekerjaan kepada OKU, kepada penganggur jangka panjang, kepada pekerja yang diberhentikan. Ini ada tambahan dan subsidi ini sehingga 60% daripada gaji pekerja tersebut. Bagi sektor yang bergantung tinggi kepada pekerja asing, ini dalam sektor pembinaan, sektor perladangan, kita ada insentif gaji 60% untuk mengambil pekerja tempatan, untuk mengambil alih. Ini selama 6 bulan. Dan juga kita amat menggalakkan peningkatan kemahiran, yang kita juga ada subsidi bagi tuntutan program kemahiran tinggi. Ini majikan boleh menuntut sehingga RM7,000 bagi setiap pekerja. Jadi itu adalah antara program-program yang kita perkenalkan di bawah Belanjawan 2021. Okey, antara isu yang selalu dibangkitkanlah, terutamanya bila kita bercakap, mungkin ramai sebelum ini melihat bahawa Belanjawan sebelum ini lebih menumpukan perhatian kepada golongan B40 sebenarnya. Tetapi golongan pertengahan M40 ini merasakan bahawa mereka selalu saja ketinggalan bila bercakap tentang belanjawan. Sedangkan golongan ini merasakan mereka lah yang banyak memberi sumbangan melalui cukai pendapatan dan sebagainya. Tetapi saya difahamkan bahawa dalam Belanjawan 2021 ini perhatian yang semakin khusus diberikan juga untuk membantu golongan M40 ini. Boleh kita kongsi bersama? Ya, Datuk. Jadi itulah juga dapatan daripada survey kita yang merangkumi lebih 5,300 isi rumah, merentas kumpulan pendapatan, merentas negara. Kita dapati bukan saja kumpulan B40 terjejas, kumpulan M40 juga turut terjejas. Jadi dalam belanjawan sebelum Belanjawan 2021 ini diperkenalkan, di bawah kita perhatian pun kita telah meluaskan juga bantuan tunai kepada golongan M40. Jadi bagi isi rumah yang gajinya sehingga RM5,000, mereka juga layak untuk menerima bantuan tunai ini. Tapi di samping itu kita juga ada banyak insentif cukai untuk meningkatkan
menaikkan pendapatan boleh guna mereka, ya, disposable income mereka. Jadi contohnya kita ada turunkan, ya, kadar cukai pendapatan sebanyak 1% bagi kumpulan pendapatan RM50,000 ke RM70,000 ringgit, ya. Jadi itu ada satu. Kita juga ada kenaikan, ya, dalam pelepasan cukai bagi kesihatan, bagi untuk diri sendiri, anak-anak dan ibu bapa. Juga ini termasuk, ya, termasuk juga pelepasan mendapatkan vaksin. Dan ini kita bersiap sedialah untuk masa hadapan. Kita juga tingkatkan, ya, pelepasan cukai untuk bagi gaya hidup, ya. Jadi untuk sukan, untuk baca buku dan berbagai-bagai lagi. Ada juga kita bagi pelanjutan, ya, pelepasan cukai bagi mereka yang menyumbang pada skim persaraan swasta dan juga skim simpanan pendidikan nasional, ya. Jadi kita ada pelepasan cukai, dilanjutkan pelepasan cukai. Di samping itu, yang saya rasa bantuan ataupun kemudahan yang kita bagi, ya, adalah juga dari akaun KWSP, dari skim Air Lestari. Itu kita dah perkenalkan sebelum belanjawan. Tetapi dalam belanjawan ini kita perkenalkan juga, ya, kemudahan pengurangan kadar caruman dari 11% ke 9%. Itu bulan Januari akan bermula. Dan juga pengeluaran dari akaun 1. Okey, ini masih lagi saya difahamkan masih lagi diperhalusi. Jadi kita tahulah dalam sehari dua ni bagaimana, ya, kriterianya untuk pengeluaran dari akaun 1. Ini sebenarnya pengeluaran akaun 1 ini merupakan satu perdebatan jugalah di dalam kementerian antara kami juga, kerana kami amat berkeras, ya, bahawa akaun 1 ni khas untuk masa depan kita, simpanan persaraan kita. Jadi tapi bila kita mendapati keadaan yang ini yang agak teruk juga bagi golongan setengah golongan, jadi kita terpaksa menimbangkan jugalah pengeluaran daripada akaun 1 ini, tapi dia lebih bersasar sedikit, tapi kita tengok bagaimana yang terbaik. Nanti kita sambung, nanti kita nak sentuh tentang isu itu. Itu pun isu yang sebenarnya sedang ditunggu-tunggu oleh mereka yang memerlukannya. Baik, saya difahamkan penipuan, kita ada dua pemanggil di talian sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Datuk Sarkawi. Ya, saya. Sihat, ya? Sehat, ya, alhamdulillah. Saya punya kedangan kepada pengarah kita ni. Ya. Apalah salah, kan? Kita mempunyai wakil rakyat dibagi 5 juta seorang untuk peruntukan. Dia baru hanya berapa juta saja, kan? 220. Bagianlah 220 wakil rakyat. So bagi net untuk masing-masing punya wakil apa ini Pak YB bahagian, dan mereka turun sendiri. Di samping juga kita akan membantu lagi kepada rakyat jelata. Dan kedua, apa tidaknya satu parti di persatuan ni, satu pertumbuhan parti ni kita bagi lagi dalam 1 bilion atau setengah bilion untuk nak meluluskan ini apa ini belanjawan pada ketika ini. So kita tidak bolehlah juga mengharapkan syarat untuk satu side saja yang memegang untuk diagi-agikan, tapi bagilah kepada wakil nimbang pun dia mempunyai hak untuk dia punya rakyat sendiri, penduduk sendiri. Satu, kedua, dan kalau sangatlah menyusahkan kepada kerajaan kita Malaysia begitu banyak sekali 300 bilion lebih, bagilah pendahuluan untuk 100 bilion dahulu. 100 bilion dahulu, janganlah sampai berhutang lagi kerajaan disebabkan uli orang-orang kita di bawah lah. Kalau 1,000 10 juta, dia baru ada 10 bilion saja. Kan? Kalau 20 juta pun baru 20 bilion. 100 bilion itu untuk COVID, untuk rakyat kita saja. Tidak payahlah kita memacam-macam lagi untuk logika, untuk pelancaran dan segala-galanya. Kita hanya untuk tumpukan untuk kepada COVID saja. Itulah saja. Kalau boleh, supaya
belanjawan ini fair and square. Keadilan itu wujud, jangan satu pihak saja yang dapat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Menarik juga pandangan yang anda lontarkan. Ridwan dari Pulau Pinang juga ada di jalan kita sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum. Ya. Soal konsep terkawin dan ahli panel yang berbahagia, Puan. Ya, silakan. Okey, soalan saya, nak apa penyumpaan? Apa Kementerian Kewangan telah berjumpa dengan ahli perundangan daripada pelbagai parti? Apa soalan saya, kenapa kerajaan tidak jelaskan apa pandangan mereka tidak diambil kira dalam bajet 2021? Okey, yang kedua, kita tengok apa golongan T20 apa mempunyai anak 10 orang, tetapi mereka tidak terima dalam golongan yang menerima bantuan, sedangkan beliau hanya seorang saja yang bekerja. Itu saya minta ahli panel memberi ulasan dalam hal ini. Okey. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi persoalan-persoalan yang mungkin agak berat juga sebenarnya. Tapi insya-Allah kita akan cuba dapatkan respon daripada Puan Zakiah Jaafar sebentar lagi, kerana kita akan berehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Teruslah menggunakan dua talian yang kami sediakan kepada anda. Itu sekiranya anda ingin bertanya apa saja berkaitan dengan Belanjawan 2021. Kita rehat dulu. Mana penjarakan fizikal kita? Ini barulah betul. Ingat, sentiasa amalkan penjarakan fizikal ketika berada di dalam lift maupun di tempat yang sesak. Biasakan nombor baru. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2021, kelangsungan dan kelestarian kehidupan. Persoalan yang menarik juga tadi dibangkitkan oleh dua pemanggil kita setakat ini. Mungkin respon dan juga jawapan daripada Puan Zakiah tentang apa yang dibangkitkan oleh Datuk Gulam dari Sabah tadi. Silakan, Puan. Terima kasih, Datuk. Tak silap saya, soalan itu mengenai peruntukan yang patut kita gunakan khas untuk menangani wabak COVID-19. Jadi dalam perkara ini, Parlimen telah meluluskan antara lainnya pada bulan September yang lepas tabung khas COVID-19. Jadi semua perbelanjaan yang berkaitan dengan menangani krisis COVID-19 ini, termasuklah bantuan prihatin rakyat, juga pembelian vaksin, semua akan termasuk dalam akaun ini. Jadi akaun ini akan dibentangkan kepada Parlimen untuk pertimbangan. Jadi biar dia telus di situ di mana pembelanjaan akan dibuat, ya. Jadi banyak kita punya program dan skim di bawah package rancangan, ya, termasuk dalam akaun COVID-19 itu. Jadi pada bulan September Parlimen telah meluluskan sejumlah 45 bilion ringgit. Jadi untuk sesi ini kita mohon pada Parlimen untuk penambahan 20 bilion ringgit lagi. Jadi ini untuk persiapan kita untuk membeli vaksin yang mencukupi untuk kesemua rakyat Malaysia, dan juga sebagai persediaan kita, ya, takut kalau wabak ini berlanjutan. Jadi kita bersiap sedia untuk itu, ya. Itu kita telah tubuhkan, ya. Beliau juga membangkitkan mungkin boleh juga
dalam Belanjawan 2021 ini apa yang disebut oleh Puan tadi, peruntukan itu mungkin boleh disalurkan kepada wakil-wakil rakyat ataupun parti-parti politik. Jadi apakah itu possible sebenarnya ataupun boleh dilakukan? Okey, jadi seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kita perlu mengutamakan perbelanjaan kita. Saya difahamkan peruntukan untuk wakil-wakil rakyat telah pun ada sejumlah banyak. Betul. Jadi kesemua bukan saja wakil rakyat, agensi-agensi entiti kerajaan semua sekarang sedang beroperasi di bawah peruntukan yang terhad. Jadi kita buat yang terbaik, kita optimize apa sumber terhad yang kita ada buat sekarang. Okey, menarik. Ridwan dari Pulau Pinang, ini pun menarik jugalah tentang difahamkan bahawa semasa dalam proses menyiapkan Belanjawan 2021 ini ada juga pandangan-pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli perundangan dan sebagainya, tetapi beliau merasakan bahawa seolah-olah kerajaan tidak mengambil kira pandangan dan juga pendapat daripada ahli-ahli perundangan ini dalam menyediakan Belanjawan 2021. Sejauh mana betul ataupun tidak persepsi ini? Persepsi ini. Jadi kami telah menyenaraikan kesemua pandangan-pandangan yang kita terima dan kita tengok mana yang sebaik mungkin untuk memenuhi keperluan kehendak permintaan bukan saja dari stakeholder kita yang ini, daripada kesemuanya jadi seperti juga yang kita katakan tadi, Belanjawan 2021 ini kita boleh tambah baik selepas ini, dan saya difahamkan hari Khamis ini semasa ucapan penggulungan belanjawan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, beliau akan menyentuh perkara-perkara yang telah dipertengahkan oleh kebanyakan daripada stakeholders kita. Okey, menarik. Baik, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban, Negeri Sembilan. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga ahli panel ya. Ni di bantuan rakyat ni difahamkan warga emas akan diberikan RM350 sebagai pencen bulanan. Jauh mana dan apakah syarat-syaratnya? Dan lagi satu ialah bantuan rakyat COVID-19 ini difahamkan dibayar 2 kali. Kali pertama sudah dibayar dan kali kedua bulan Januari tahun depan. Adakah selepas ini jika COVID belum selesai lagi, bantuan ini akan diteruskan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman. Jadi Puan Zakiah Jaafar kena menjawab. Silakan Puan. Terima kasih di atas soalan sebentar tadi. Kita ada pelbagai bantuan tunai khas untuk warga emas, seperti RM300 one off untuk pesara kerajaan, RM300 one off untuk veteran tidak berpencen, dan pelbagai lagi. Ini termasuk jugalah bantuan kebajikan warga emas RM500 sebulan dinaikkan daripada RM350. Program khidmat bantu di rumah warga emas juga kita sediakan, dan juga ada inisiatif yang tidak langsung yang lain. Jadi ini Belanjawan 2021. Jadi kita sebahagian daripada program-program ini masih lagi kita mengemas kini dia punya perincian operasinya, nanti syarat-syaratnya nanti kita akan war-warkan bila dia telah pun ditetapkan. Okey, jadi Cik Abdullah kena sabar dulu. Nanti bila ada perincian nanti sudah pastilah Kementerian Kewangan akan mewar-warkan kepada semua rakyat Malaysia. Tetapi dia juga ingin tahulah sekiranya apa yang disebut sebagai bantuan rakyat ini sampai bila akan diberikan? Apakah hanya akan diberikan semasa kita mengalami wabak COVID-19 ini? Selepas itu tak ada lagi. Kedudukannya macam mana? Jadi sekarang ni kita masih
kita belum pasti lagi bila dia berakhir kerana dia terpulang kepada bila kita akan mendapat vaksin. Walaupun kita telah membayar deposit, kalau kita dapat pun vaksin tu hari ini, kita masih lagi perlu masa untuk memastikan setiap rakyat menerima vaksin. Itu akan memakan masa. Jadi mungkin dalam masa 6 bulan atau setahun lagi kita anggarkan. Jadi itulah sebabnya kita telah memohon penambahan daripada Parlimen sebanyak 20 bilion ringgit lagi. Harapnya diluluskan. Jadi kita adalah sedikit ruang fiskal untuk bantuan-bantuan ini dan juga peruntukan untuk sektor kesihatan sekiranya krisis ini berlanjutan. Okey. Baik, kita terus tumpukan lagi perhatian kita kepada belanjawan 2021 ini. Sesuatu yang menarik juga sebenarnya. Apabila kerajaan memperkenalkan pelbagai pakej rancangan ekonomi, terutamanya untuk membangunkan semula ataupun menghidupkan semula, memberi nafas baru kepada sektor ekonomi khususnya, kerajaan juga telah mewujudkan satu agensi yang dipanggil Laksana. Jadi mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Puan, apa sebenarnya tugas dan tanggungjawab Laksana ini dan apakah ianya telah memberi satu impak ataupun kesan yang positif ke arah menjamin bahawa apa yang dihajati oleh kerajaan itu tepat sampai kepada sasaran. Okey, ini adalah saya rasa kelebihanlah mendapat menteri seorang senator dari sektor perbankan. Dari sektor swasta. Jadi beliau membawa bersama beliau kepentingan urgensi bukan saja dalam mengolah dasar tetapi menentukan pelaksanaan dasar itu. Jadi beliau mementingkan kedua-duanya. Jadi unit laksana ini dia ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan. Tanggungjawab utamanya untuk memantau dan memastikan pelaksanaan inisiatif pakej rancangan. Dan dia merentas pelaksanaan ini merentas 53 agensi sebenarnya yang terlibat dalam pelaksanaan pakej rancangannya. Jadi setiap minggu Yang Berhormat Menteri sendiri akan melaporkan perkembangan pelaksanaan setiap inisiatif ini. Dan begitu juga unit laksana ini dia mengadakan juga survey, berjumpa turun ke padang, berjumpa kepada penerima bantuan, juga kepada rakyat jelata lain untuk mendapatkan maklum balas mengenai sama ada mengenai kecekapan bantuan ini sama ada disampai ke tidak kepada golongannya yang disasarkan. Jadi dengan adanya maklum balas daripada rakyat sendiri, dari penerima bantuan, jadi kita menambah baik pakej rancangan kita. Jadi kita tengok setiap 2 bulan kita sebenarnya ada 4 pakej, 4-5 pakej rancangan. Jadi kita buat penambahbaikan. Sebentar tadi macam saya maklumkan, kalau dulu kita tumpukan kepada kumpulan B40, jadi dengan ada maklum balas ini kita menambah baik dan merangkumi golongan menengah juga. Itu antaranya. Jadi oleh kerana bagi kita unit laksana ini telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, mereka telah diberi tanggungjawab juga untuk memantau inisiatif di bawah belanjawan 2021 ini. Dia ada, jadi bersambung. Jadi memastikan yang pentingnya outcome daripada semua inisiatif ini tercapai. Okey. Baik, ini pun satu lagi isu yang saya nak kongsi bersama dengan Puan Zakiah lah. Bila setiap kali belanjawan dibentangkan, termasuklah belanjawan 2021 ni, golongan belia juga mereka merasakan apalah yang akan kami dapat nanti daripada belanjawan 2021 ini. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Puan Zakiah untuk memberi sedikit semangat kepada belia-belia kita di seluruh negara. Golongan belia, dia sayangnya ucapan belanjawan ni
hanya 2 jam saja. Dan terdapat lebih 260 inisiatif, tak silap saya, bawah belanjawan ni. Kerana kita tak boleh nak sebut semua. Tapi untuk golongan belia, seperti biasa, kita tak pernah tinggalkan golongan belia kerana mereka dalam masa hadapan kita. Jadi kalau dahulunya bawah bantuan BRIM dan bantuan sara hidup, kita ada juga bantuan tunai untuk orang bujang. Kalau dulu ada had umur, jadi kali ini di bawah bantuan prihatin rakyat tiada had umur. Jadi selagi di bujang dia akan mendapat bantuan tunai ini. Jadi tapi kena daftarlah di LHDN. Itu satu perkara yang kami dapati juga, mungkin ada yang segan untuk mendaftar di LHDN. Jadi selain daripada bantuan tunai itu, kita ada juga bantuan-bantuan lain. Ini adalah untuk menentukan mereka sentiasa relevan kepada ekonomi. Jadi kita bagi tumpuan kepada peningkatan kemahiran. Jadi kita bagi juga peruntukan yang lebih kepada HRDF, Human Resource Development Fund, untuk latihan dan kerja secara usaha sama. This is hands-on training dengan sektor swasta. Dan kita juga ada ini antara program penjanaan pekerjaan. Ini MyStep namanya. Ini 50,000 peluang pekerjaan yang kita bukakan, 35,000 peluang pekerjaan di perkhidmatan awam, dan selebihnya 15,000 di syarikat kerajaan, syarikat kerajaan. Kita juga ada program perantisan, dan ini untuk insentif RM1,000 bagi setiap perantis selama 3 bulan, dan geran latihan sehingga RM4,000 untuk menggalakkan majikan mengambil interns perantis. Di samping itu, kita juga di bawah MDEC, Multimedia Development Corporation, ini untuk membantu peralihan kerajaan ke ekonomi digital. Kita juga ada peruntukan sebanyak RM100 juta peralihan bakat tenaga kerja sedia ada bagi mengisi keperluan dalam industri ICT. Itu adalah antara bantuan dan kemudahan kepada belia. Ada banyak lagi. Ini yang baru di samping yang sedia ada. Okey, selain daripada belia, itu pun saya rasa mungkin cukup menggembirakan belia di negara kita. Tetapi golongan OKU juga adalah merupakan golongan yang tidak pernah diketepikan oleh kerajaan dalam belanjawan yang lalu, dan belanjawan 2021 juga sebenarnya menyediakan sesuatu yang menarik juga untuk golongan OKU ini yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Puan Zakia. Ya, terima kasih Datuk. Jadi selain sebenarnya kemudahan-kemudahan lain ni semua, dia golongan OKU boleh juga memohon bantuan prihatin rakyat dan sebagainya. Tapi di samping itu ada tambahan juga bantuan bulanan OKU yang tidak berupaya bekerja. Jadi ini allowance ini kita dah ada dari dulu. Bantuan ini kita tingkatkan dari RM250 ke RM300. Kita ada juga kadar allowance pekerja OKU. Ini kita tingkatkan juga dari RM400 ke RM450. Jadi kita ada juga inisiatif pengambilan pekerja OKU. Ini untuk majikan, dan kita bagi 60% insentif kepada majikan untuk mengambil pekerja OKU. Jadi bagi pasangan OKU, kita ada pelepasan cukai juga. Kita tingkatkan daripada RM3,500 ke RM5,000. Dan bantuan penjagaan OKU juga kita tingkatkan dari RM350 ke RM500. Dan juga adalah beberapa lagi bantuan yang lain. Jadi tidak ketinggalan bagi golongan OKU. Jadi golongan OKU sebenarnya jangan terasa bahawa anda dipinggirkan. Kerana saya percaya kerajaan sentiasa memberikan perhatian dalam usaha untuk membantu golongan OKU ini menghadapi kehidupan di sebuah negara yang aman dan makmur seperti negara kita ini. Baik,
Satu lagi golongannya adalah wanita. Mereka juga selalu membangkitkan pelbagai isu sebenarnya. Tetapi dalam Belanjawan 2021 ini, apa janji kerajaan kepada golongan wanita? Sekali lagi banyak bantuan-bantuan, banyak geran, banyak pinjaman mudah yang sedia ada, itu semua terbuka kepada semua rakyat, tak kira jantina. Jadi atas tambahan itu kita ada juga skim mikrokredit khas yang memang sentiasa ada untuk golongan wanita. Jadi kita tambah 95 juta ringgit. Ini mikrokredit khas di bawah Tekun, di bawah Mara, di bawah Agrobank, di bawah Yapim melalui Al-Rahnu Bisnita. Ini satu program juga kita peruntukkan sebanyak 50 juta ringgit disediakan. Jadi bawah program pembangunan perniagaan usahawan mikro BISMI, kita ada juga program bimbingan, bukan sahaja sekadar bantuan tunai atau kewangan, kita juga ada bimbingan, dan ini kita sasarkan lebih 2,000 usahawan wanita dan juga untuk kontrak kerajaan kita ada program khas untuk kontraktor wanita Bumiputra. Ini adalah antara inilah sebahagian daripada inisiatif kerajaan nanti mungkin sekejap lagi saya boleh ceritakan juga kita selalu lancarkan projek-projek besar kali ini juga kita ada peruntukan untuk projek-projek kontraktor yang kecil untuk G1 ke G4. Jadi ini adalah sebahagian daripada skim itu khas untuk kontraktor wanita Bumiputra tapi Datuk, golongan wanita ni kita selalu kena mengimbangi kerjaya dan juga penjagaan keluarga. Selalunya beban penjagaan anak-anak ni dia lebih berat pada golongan wanita, jadi kita ada jugalah bantuan dan kemudahan seperti pusat komuniti dan NGO tempat jagaan anak-anak, kita ada peruntukan sebanyak 20 juta ringgit supaya anak-anak ini ada tempat nak pergi selepas sekolah selesai. Sekarang ni tak sekolah, tapi nanti bila sekolah dah buka jadi kita ada juga peruntukan 20 juta ringgit geran padanan sektor swasta untuk menubuhkan taska sebab kita mengadakan juga peruntukan 30 juta ringgit untuk penyediaan taska di bangunan kerajaan. Jadi kita letakkan juga peruntukan yang geran padanan bagi sektor swasta. Jadi kita galakkanlah sektor swasta untuk mengambil geran ini. Dan itulah juga antaranya dari segi kesihatan kita juga ada peruntukan sebanyak 10 juta ringgit untuk saringan kanser cervix dan mamogram ini untuk kesihatan wanita. Juga program imunisasi pneumokoka untuk kanak-kanak kita letak jugalah di bawah program ini itu antara bantuan yang kita sediakan. Saya tertarik hati sebenarnya bila Puan Zakiah menyentuh tentang projek-projek kontraktor-kontraktor kecil. Ini juga sebenarnya menjadi harapan mereka. Mereka mengharapkan supaya ada projek-projek yang mungkin boleh mereka sertai dan sebagainya. Jadi mungkin ada sesuatu yang menarik yang ingin diumumkan oleh Puan Zakiah dalam Belanjawan 2021. Jadi antara inisiatif untuk kita meneruji ekonomi kita merangsangkan ekonomi, kita bukan saja menumpukan kepada projek-projek mega saja, dan kita ada pelbagai projek-projek mega yang kita akan laksanakan dan kita akan teruskan. Tapi kita mendengar juga maklum balas daripada perusahaan kecil dan sederhana sebab kadang-kadang mereka terasa terpinggir daripada dalam projek-projek yang besar ini. Jadi pada kali ini kita tumpukan juga kepada kontraktor-kontraktor kecil kerana spillover
berimpak ya. Jadi kesan pengadaan pada tahap itu pun luas ya. Jadi kita memberi lebih peluang juga kepada kontraktor-kontraktor kecil untuk sama membangun ekonomi. Itu antara inisiatif kita juga. Okey. Kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi isu-isu yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berada di studio, iaitu Puan Zeka Jaafar yang merupakan timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Keuangan. Kita lihat buat kali terakhir. Ini beli buat duit ni. Kaya. Nanti aku bagi link. Kau download je. Weh, filem baru dah ada lah weh dalam laman web ni. Baiklah, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Baik, tadi semintas selalu Puan Zaka menyentuh tentang PKS. Ini pun sesuatu yang menarik sebenarnya, kerana kalau kita lihat daripada apa yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2021 ini, satu penekanan yang cukup serius sebenarnya diberikan dalam usaha untuk memberi, saya gunakan istilah, nafas yang lebih segar sebenarnya kepada kebangkitan dan juga perkembangan PKS. Boleh kita kongsi bersama Puan? Ya, terima kasih Datuk. Ya, kami sedar PKS dan mikro sekarang kita mikro dan juga perusahaan kecil dan sederhana ini perlu diberi perhatian kerana mereka merangkumi majoriti hampir 98% daripada bilangan perusahaan di Malaysia. Jadi mereka amat terjejaslah dengan dalam krisis ini. Jadi kita sediakan bantuan untuk mereka. Saya tidak akan senaraikan semua, tapi yang paling banyaknya ialah bantuan geran khas prihatin ini dalam pakej sebelum ini. Tapi dalam belanjawan ini kita sediakan lagi RM2 bilion lagi kemudahan bantuan PKS bersasar. Ini adalah pinjaman dan bentuk pinjaman daripada institusi perbankan. Satu lagi yang kita bagi kemudahan ialah penangguhan atau pengurangan ansuran pinjaman. Jadi bila moratorium pukal kita telah habis bulan September, sebenarnya moratorium ini diteruskan tetapi bersasar. Jadi kita beri bantuan ini diteruskan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Sebabnya setakat 16 Oktober sejumlah 85% peminjam telah mula membayar balik. Jadi kita tahu tidak semua yang memerlukan moratorium begini. Jadi kita sekarang mampu untuk pergi bersasar. Dan kita tahu ada juga maklum balas yang mengatakan mungkin menganggap bantuan ni sukar didapati contohnya tanpa moratorium menyeluruh ni peminjam sukar untuk dapatkan bantuan. Tidak jadi kita bantuan bayaran balik pinjaman bersasar ni
bukan sekadar untuk golongan B40 saja ya. Untuk semua jenis semua golongan peminjam yang terjejas akibat pandemik. Jadi cuma untuk golongan B40 dia ada pilihan ya, sama ada untuk kurangkan keadaan ansuran ataupun lanjutkan tempoh pinjaman. So dia ada kelebihan sikit untuk kumpulan B40 ya. Jadi ada juga yang mengatakan bank ni minta terlalu banyak dokumen. Jadi untuk golongan B40 ya, yang datanya dah sudah ada di bawah BSH ke BPR ke BPN ke, dah tak perlu dah untuk mengumpulkan apa-apa dokumen. Jadi bank dah boleh terus menggunakan pengkalan data yang sedia ada ya. Jadi untuk perusahaan mikro juga yang pinjamannya kurang daripada RM150,000, mereka pun tidak perlu ya untuk memberi banyak dokumen. Bagi golongan menengah 40, penerima BPN, dia hanya mengisytiharkan kendiri, self declare. Boleh telefon je kepada bank mengatakan memerlukan bantuan bayaran balik pinjaman bersasar ini. Dan untuk PKS, kita pastikan dokumen yang perlu dipermudahkan lagi. Ada juga yang mengatakan proses permohonan ni terlampau lama. Tak adanya juga. Jadi bagi penerima BSH dan perusahaan mikro, insya-Allah tempoh proses permohonannya dalam masa 24 jam. Sebabnya dia maklumat mereka dah sudah ada dalam pengkalan data. Penerima BPN boleh terima dalam masa 5 hari, PKS dalam masa 14 hari ya. Ada juga yang kata saya tak boleh mohon sebab PKPD lah, PKPB. Tak juga, sebab bank masih beroperasi dan ada banyak platform lain, media lain, kita boleh telefon, boleh email, kan, boleh online. Jadi kita masih lagi boleh membuat permohonan ya. Jadi itu antara menarik. Baik, kita di penghujung, tapi ialah sebelum saya datang ke studio ni pun ada rakan-rakan saya yang mungkin memohon saya supaya bertanya perkara ini kepada Puan Zakiah. Ini pun kita sentuh tadi tentang kelonggaran pengeluaran akaun 1 KWSP yang mengatakan bahawa keutamaan hanya akan diberikan kepada ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan sahaja. Bila sebut tentang kehilangan pekerjaan itu, apakah kehilangan pekerjaan semasa COVID-19 ataupun memang sebelum itu pun mereka dah tak bekerja? Itu yang mereka nak tahu sebenarnya. Saya harap Tuan Puan akan bersabar. Dalam sehari dua ini kita mungkin dapat memutamatkanlah kriteria ni. Baru pun siang tadi pun kita masih masih berbincang lagi apa yang terbaik. Sebab sekali lagi ya, kita mesti mengimbangkan keperluan semasa dan keperluan masa panjang. Walaupun kita sedar keperluan semasa ini mendesak, jadi kita untuk menghalusi saja kriteria-kriteria. Jadi sehari dua lagi insya-Allah. Kalau tidak pun semasa ucapan penggulungan yang berhormat menteri ya, mungkin akan membuat pengumuman. Satu lagi isu juga yang dibangkitkan ialah apa yang disebut oleh Puan Zakiah tadi adalah menarik sebenarnya. Insentif yang diberikan dalam Belanjawan 2021 kepada pelbagai pihak. Tetapi ramai yang mungkin itu yang timbulnya pelbagai persepsi, itu yang timbulnya pelbagai andaian bahawa kerajaan tidak membantu kami dan sebagainya. Informasi yang perlu disampaikan kepada rakyat itu yang penting sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri dalam usaha untuk memberi informasi yang menyeluruh dan tepat kepada rakyat? Okey, betul tu Datuk. Kita pun dari dapatan daripada survey kita menunjukkan 30% daripada responden survey tidak tahu langsung mengenai bantuan yang mungkin mereka layak untuk menerimanya ya. Jadi walaupun maklumat inisiatif ini dah ada, tapi dia mungkin berada di merata-rata mengikut agensi. Kalau kita tidak begitu mengetahui jentera kerajaan, mungkin agak sukar juga ya untuk agak sukar juga untuk meneliti bantuan ini. Jadi saya difahamkan di bawah unit laksana kita akan
mengolah semula, melihat semula, kaji semula isu ini dan insya-Allah kita akan memudahkan bagi rakyat mendapatkan maklumat mengenai bantuan-bantuan ini. Kalau tidak pun kita mungkin ada kaunter bergerak, kita akan gunakan platform yang sedia ada untuk menentukan bahawa mereka yang memerlukan bantuan akan menerima bantuan. Jadi kita pun sedang mengkaji jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Okey, kita berada di penghujung sebenarnya, Puan. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Dan macam saya sebut di awal-awal tadi bahawa belanjawan 2021 sekarang ini menjadi perbincangan ataupun perbahasan di Parlimen, dan tentunya lah pelbagai pandangan dan juga pendapat telah pun akan dilontarkan. Tetapi sesuatu yang diharapkan oleh rakyat lah, dan mungkin Puan Zakiah juga boleh memberi sedikit pencerahan lah. Kita mengharapkan bahawa komen-komen yang diberikan oleh ahli-ahli politik nanti bukanlah bersifat kepartian, bukanlah disebabkan politik, tetapi biarlah ianya bersifat profesional, dan di mana kekurangan itu harus ditonjolkan supaya ianya boleh dapat diperbetulkan dan sebagainya. Jadi harapan Puan sendirilah yang terlibat dalam penyediaan belanjawan 2021. Saya percaya rakan-rakan sekerja saya di Kementerian Kewangan menghargai semua maklum balas yang kita terima dari sesiapa pun. I'll be the first to admit we always have a policy blind spot. Jadi kita memang menghargai semua maklum balas ini. Namun begitu sumber kita terhad. Jadi suka ke tidak kita harus menimbang keperluan dan keutamaan kita buat masa ini. Jadi teruskan memberi maklum balas. Mana yang boleh kita akan memenuhi permintaan yang dikemukakan. Jadi seperti yang saya maklumkan, belanjawan ini dia tidak berhenti di sini. Kita sentiasa menambah baik. Jadi sebelum kita berpisah dari udara, harapan Puan sendiri kepada rakyat Malaysia. Datuk, bilangan kes positif COVID pada hari ini adalah yang tertinggi. Menakutkan. Jadi kita sekarang masih lagi di tengah-tengah medan peperangan. Jadi cara yang terbaik untuk menanganinya, kita amalkan penjarakan sosial, kita ikut SOP. Itu yang paling utama bagi kita buat sekarang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Zakiah Jaafar kerana bersudi bersama kita buat kali kedua di ruang bicara ini. Tetapi ini bukan kali terakhir sebenarnya. Mungkin selepas belanjawan ini dibahas, diharapkan belanjawan ini akan diluluskan. Kita akan duduk lagi untuk bercakap tentang isu ini, kerana ini merupakan satu isu yang penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada rakyat dari masa ke semasa. Jadi jangan lupa, teguh kita, menang bersama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah pun dikuatkuasakan pada hari ini. Kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Sejak 1 Julai 2020, Kementerian Kesihatan telah melaporkan 15 buah kluster baru. Kalau dia terus tinggi, meningkat sampai 3 angka, kita terpaksa tutup pun. PKP akan dilaksanakan.